Assalamualaikum, salam sejahtera buat anda semua yang bersama kami secara live di program Hello Dr. TV3. Anda bersama saya Zaim Zaini yang bakal menemani anda sepanjang 1 jam kita bersiaran pada hari ini. Dan di rumah itu Zaim harapkan semua penonton yang menonton ya terus kekal sihat ya dan diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki dan jaga diri elok-elok ya. Kalau boleh sama-sama kita tingkatkan kawalan kendiri kita, kalau boleh juga ya pakai face mask betul-betul jangan sampai bawah hidung ya. Yang paling penting pakai double face mask, pakai face shield kalau boleh dan banyakkan basuh tangan ataupun mandi selepas anda pulang daripada menguruskan rutin harian anda di luar rumah anda. Dan hari ini macam biasa, hari Ahad santai saya bersama Zaim, kita nak kupas tentang topik pada hari ini tentang kanser thyroid. Tetapi sebelum itu, apa kata anda terus saja buka aplikasi Facebook anda, di mana kami nak anda semua tolong follow kami atau like kami di Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3, atau anda juga ya boleh sembang-sembang bersama Zaim dan juga panel jemputan kita pada hari ini di nombor talian 03 7726 1603. Dan insya-Allah kalau anda ada soalan ataupun sebagainya, Zaim akan cuba sampaikan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Okey, sebelum kita nak bercakap atau membincangkan tentang topik pada hari ini, jom kita saksikan laporan ataupun bingkisan pembukaan siaran kita pada hari ini, iaitu tentang Bulan Kesedaran bagi Kanser Thyroid. Jadi, sebagai pengenalan bagi topik hari ini, kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Silakan. Thyroid berbentuk seperti rama-rama kecil yang terdapat di bahagian bawah leher. Ia adalah kelenjar yang mengawal metabolisme badan. Thyroid boleh diserang kanser yang mana kelenjar tersebut menjadi tidak normal, membesar tanpa kawalan dan membentuk ketumbuhan atau tumor. Kanser thyroid ialah antara 10 kanser paling kerap berlaku dalam kalangan wanita di Malaysia. Terdapat 4 jenis utama kanser thyroid, iaitu kanser thyroid papillary, kanser thyroid follicle, kanser medullary dan kanser thyroid anaplastik. Ikuti diskusi bersama doktor hingga ke penghujung siaran bagi mengetahui punca dan kaedah rawatan bagi kanser ini. Okey, baiklah. Sebenarnya cakap pasal kanser ni macam-macam kanser kita dengarkan. Jadi hari ini insya-Allah kita nak fokuskan kepada kanser thyroid ataupun apakah thyroid itu sendiri, apakah fungsi-fungsi thyroid untuk tubuh badan kita. Jangan lupa kalau anda ada soalan ataupun apa-apa pandangan, terus saja pergi ke Facebook rasmi kami di Facebook Hello Dr. TV3. Baiklah, untuk bersama kita pada petang ini secara langsung ini, kami nak menjemput sebenarnya Dr. Nur Safarini Ahmad selaku pakar bedah endokrin dan payudara Hospital Putrajaya bersama dengan kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke tu? Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam rancangan Hello Doktor. Okey. Alright doktor. Sebelum kita nak bincangkan dengan lebih terperinci lagi, mungkin doktor boleh tolong jelaskan kepada Zaim dan juga penonton Hello Doktor pada petang ini, apakah sebenarnya fungsi thyroid itu sendiri, doktor? Silakan. Okey, seperti yang kita tahu, kelenjar thyroid ni ialah salah satu kelenjar endokrin yang sangat penting dalam badan kita ya. Ia menghasilkan hormon thyroid, di mana hormon thyroid ni akan kontrol keseluruhan metabolisme di dalam badan kita. Dia akan kontrol cara kita berfikir, sleep pattern, menghasilkan dan penggunaan tenaga di dalam badan. Selain itu juga, kelenjar thyroid ini akan merembeskan hormon thyroid, di mana ia akan berfungsi dirembeskan kepada organ-organ lain yang penting seperti jantung, pencernaan, otot dan juga sistem saraf. Doktor, jadi ia berbentuk macam rama-rama doktor kan? Jadi berfungsi macam dekat tadi, iaitu mengawal degupan jantung, ya, suhu badan dan sebagainya. Okey doktor, jadi kalau bercakap tentang thyroid, apakah agaknya masalah sebenarnya yang boleh berlaku kalau kita bercakap tentang thyroid kita, doktor? Okey, saya suka kategorikan penyakit thyroid ni kepada beberapa kategori ya. Pertama, mengenai penghasilan hormon itu sendiri. Kalau terlebih hormon menyebabkan hyperthyroidism, terkurang hormon hypothyroidism. Kalau hyper ni, patient akan rasa cepat nak marah, cepat rasa panas,
lapar, kurus, di mana metabolismenya sangat tinggi. Kalau hypothyroid tu pula semuanya slow, di mana patient akan mudah bertambah berat badan, rasa slow, depression, dan juga boleh mendapat paru-paru yang berair dan juga jantung yang berair. Kategori yang kedua adalah apabila patient mempunyai ketolan di kelenjar thyroid. Ketolan di kelenjar thyroid ni boleh disebabkan oleh berbagai penyakit ya. Pertama, sama ada disebabkan oleh cyst, thyroid cyst kita panggil, di mana ada bengkak air. Kedua, bengkak isi, kita panggil adenoma, yang mana ianya bukan kanser. Dan ketiga yang bahaya ialah kanser, ketolan yang disebabkan oleh kanser. Kanser ni pula ada beberapa jenis kanser thyroid. Yang pertama, papillary thyroid cancer, kedua follicular, ketiga medullary, keempat anaplastik, dan selebihnya boleh jadi macam limfoma atau sarkoma ya. Papillary thyroid cancer adalah yang paling popular sekali lah. Dia lebih kurang 85% daripada kanser thyroid, diikuti follicular thyroid cancer lebih kurang 10%, medullary thyroid cancer dalam 3% dan anaplastik hanya 1% sahaja. Okey doktor, bercakap tentang kanser thyroid, tapi sebelum itu pastinya ada beberapa lagi masalah lain yang boleh berpunca kepada membawa kepada kanser. Jadi doktor, saya nak tahu juga doktor, siapakah antara golongan-golongan yang berisiko menghidap penyakit ataupun masalah thyroid ini doktor? Kita dapati daripada kajian pesakit yang selalu terdedah kepada radiasi, sama ada di muka atau di leher, sama ada radiasi ataupun sebelumnya mendapat radioterapi untuk muka ataupun leher, sama ada kanser ataupun kalau dulu-dulu mereka jerawat dengan radioterapi. Jadi pesakit-pesakit ni berisiko untuk dapat kanser thyroid. Nombor 2 ialah wanita lebih berisiko untuk mendapat kanser thyroid berbanding lelaki. Rasionya ialah 3:1. Dan ketiga ialah genetik. Yang ini ialah tidak common ya, kurang daripada 3% sahaja genetik ini. Baik doktor, terima kasih atas penjelasan mukadimah pada pagi ini, pada petang doktor. Okey, kita nak dengar juga daripada rakan Facebook kita punya pendapat ataupun soalan mengenai dengan masalah thyroid ini. Kalau bersih kita saksikan seketika di Facebook kita daripada Abizaliza. Assalamualaikum pengacara dan juga doktor. Waalaikumsalam. Saya Abi, salah seorang admin kumpulan sokongan masyarakat thyroid dan anda, ORI. Ya, soalan saya dia kata, jika seorang pesakit kanser telah menjalani rawatan radiodyne 3 kali, tetapi sel-sel kanser masih tetap tidak menunjukkan pengurangan, adakah bahaya dan apa kesan kepada pesakit tersebut? Jika doktor boleh jawab, tetapi bukan sekarang doktor. Kita simpan dulu. Kita akan jawab seketika nanti. Sebelum itu kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam rancangan Hello Doktor. Saya seorang pesakit kanser thyroid jenis papillary. Pada mulanya saya mengesan ada benjolan pada leher dan ia memang tidak rasa sakit langsung. Tetapi saya kerap sesak nafas ketika tidur malam dan batuk serta sakit tekak yang berpanjangan. Saya dirujuk ke hospital untuk membuat susulan ultrasound dan biopsi dan disahkan ianya memang kanser. Selepas operate total thyroidectomy, saya disahkan ianya kanser thyroid jenis papillary. Saya dah melakukan 11 kali rawatan radioaktif iodine selama 6 tahun dan banyak memberi kesan pada kondisi badan saya lah. Saya merupakan salah seorang pesakit kanser lelaki dan yang termuda untuk kanser thyroid papillary. Pada 3 tahun yang lalu, ketika berusia 21 tahun, saya mengalami penurunan berat badan yang sangat mendadak, menurun menjadi 45 kg. Saya membuat keputusan untuk berjumpa doktor dan telah menemui ketolan di leher. Setelah menjalani persampling di bahagian bengkak tersebut, saya disahkan mengalami kanser jenis papillary tahap 2. Saya berjaya menjalani pembedahan di Queen Elizabeth Kota Kinabalu beberapa bulan kemudian. Alhamdulillah, sekarang saya beransur pulih dan kesihatan bertambah stabil. Saya adalah pesakit papillary thyroid carcinoma, iaitu salah satu daripada 4 kategori kanser thyroid. Saya mula dikesan mengalami simptom thyroid sekitar 2005 tetapi masih tidak menghiraukannya sehinggalah pada tahun 2008 di mana bengkak semakin besar
dan akhirnya pada tahun 2013 saya telah menjalani pembedahan pertama, diikuti dengan pembedahan kedua pada tahun 2016. Simptom yang paling ketara ialah degupan jantung saya yang begitu laju sekitar 130 detik ketika sedang berehat dan juga kekejangan kaki sewaktu hendak tidur. Nasihat saya, ikutlah nasihat doktor, makan ubat yang telah diberikan dan hadirilah temu janji. Okey, belah bagi anda yang baru saja bersama kami, anda belum terlambat lagi untuk terus sertai kami di laman Facebook kami. Jangan lupa ambil telefon pintar anda tu, terus saja cari Hello Dr. TV3 dan klik follow supaya anda dapat mengetahui perkembangan dan apakah topik yang kita bincangkan pada hari ini. Juga boleh juga calling kami di nombor 0377261603. Okey, jadi tadi kita sempat juga melihat soalan pada rakan Facebook tadi, dan doktor yang bersama kita di talian pada hari ini, Dr. Nur Safarini masih bersama dengan kami untuk menjawab soalan ini. Soalannya di sini katanya, jika seorang pesakit kanser telah menjalani rawatan radiodyne 3 kali tetapi sel-sel kanser masih tetap tidak menunjukkan pengurangan, adakah bahaya dan apa kesan kepada pesakit tersebut? Okey, Dr. Nur Safarini, adakah anda masih berada di situ? Okey, doktor. Ya. Silakan dengan jawapan, doktor. Okey, kepada Puan Abi Zaliza Okey, saya syak Puan telah daripada soalan tu telah mendapat RAI sebanyak 3 kali. Yep. Okey, selalunya kita akan periksa kita akan periksa leher berapa besar, adakah kanser tu datang semula. Kita akan periksa dulu saiznya di leher, adakah besar atau kecil, itu pertama. Nombor 2, kita akan ambil darah thyroid. Daripada darah thyroid tu, kita boleh syak sama ada kanser tu datang semula atau tidak. Okey. Ketiga, kita akan buat investigasi iaitu ultrasound. Mungkin kita perlu buat CT scan. Okey, ataupun whole body scan lagi sekali untuk cek sama ada kanser datang semula atau tidak. Okey, selepas kita buat investigation ni semua, kami doktor pakar semua akan berbincang, bermesyuarat. Kita panggil multidisciplinary team meeting, iaitu doktor pakar bedah, onkologi, doktor nuclear medicine yang bagi RAI, dan juga radiologi. Kita akan bincang tentang investigasi yang telah dibuat semua, dan kita akan tengok yang mana rawatan paling sesuai untuk pesakit ni. Adakah pembedahan, jika kanser datang balik besar yang boleh dioperate, kita akan operate lagi sekali, ataupun RAI lagi sekali, dan kita akan calculate dos tu kalau dah 3 kali kita cek balik dos tu adakah telah capai tahap yang tinggi, tak sesuai untuk pesakit, kita tak akan bagi. Tapi kalau masih sesuai dan kanser tu sangat kecil, sukar untuk buat operation, kita akan bagi RAI. Ya, doktor. Kalau kita berpatah balik sikit, doktor, kan, kalau doktor menjelaskan secara lebih mudah difahami oleh penonton kita pada hari ini, kan, bagaimana sebenarnya kanser ini boleh terbentuk dan berlaku menerusi thyroid kita, doktor? Okey, sebenarnya kanser thyroid ni kita tak tahu puncanya dari mana tapi seperti kebanyakan kanser-kanser yang lain, dia terhasil daripada sel di dalam kelenjar thyroid ni yang tiba-tiba berlaku mutasi. Okey, di mana sepatutnya semua sel dalam badan kita ni bila cukup tempoh dia akan mati 20 ke 30 hari. Tapi ada beberapa sel ni yang bila berlaku mutasi dia akan terus hidup dan bertambah bilangannya dan membiak. Jadi sel-sel ni akan tumbuh menjadi kanser. Dan doktor, kan, bagaimana kecenderungan kanser ini berlaku, dan mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami sekarang ni, kan, statistik kes kanser thyroid di Malaysia, adakah tinggi dan sebagainya? Okey, kalau dari report daripada National Cancer Registry kita ada 2012 ke 2016, sebenarnya kanser thyroid ni bukanlah kanser yang popular, bukan yang top 10 kanser Okey, tapi bila kita bahagikan kepada ikut jantina, wanita dan lelaki, baru kita akan dapati dalam pesakit perempuan tu kanser thyroid ni kanser yang ke-8 popular. Lebih kurang 35% pesakit wanita mengidap kanser thyroid. Okey, kalau report yang terakhir daripada Global Can 2020, sebanyak lebih kurang 795 pesakit di Malaysia mengidap kanser thyroid. Okey, jadi dia jadi rank yang ke-18 lah, lebih kurang antara kanser-kanser lain. Yang paling popular sekali di Malaysia, yang paling banyak orang mengidap ialah kanser payudara
Okey. Manakala kematian disebabkan oleh kanser thyroid ni pun tak banyak, hanyalah 0.5% sahajalah. Okey. Okey doktor. Alright. Memandangkan doktor kata tadi kanser thyroid ni bukanlah yang paling popular di Malaysia tapi di tangga ke-8 juga doktor ya. Dan membuatkan kami semua rasa risau dan juga nak tahu apakah agaknya simptom-simptom untuk mendapat kanser thyroid ni doktor. Boleh doktor kongsikan tak? Okey, selalunya pesakit akan merasa ada bengkak di leher ya. Di leher ada ketulan. Ya. Okey, ketulan pertama. Okey, kedua, bila kanser ni mula membesar, selalunya lebih daripada 4 cm, ia akan mula menekan saluran pernafasan menyebabkan pesakit susah bernafas. Okey, ataupun dia menekan ke belakang ke arah saluran makanan, pesakit mula rasa susah nak telan. Ataupun jika ia semakin besar, ia akan menekan urat saraf yang pergi ke peti suara. Jadi ini menyebabkan pesakit merasa perubahan dalam suara. Tetapi majoritinya sebenarnya kita dapat kesan kanser thyroid ni daripada investigasi yang dibuat untuk penyakit lain. Contohnya pesakit ada sakit paru-paru atau sakit perut. Bila kita buat ultrasound dan CT scan tu, kalau sampai leher, kita akan dapati ada kelenjar thyroid yang membengkak. Bila kita siasat, tengok-tengok kanser. Jadi majoritinya pesakit tidak ada tanda-tanda kanser thyroid. Jadi kalau boleh bagi penonton-penonton sekarang ni, kalau dah ada rasa macam bengkak-bengkak dekat bahagian leher kita ni kan doktor kan, kalau dah sampai ke 4 cm tu, eloklah cepat-cepat berjumpa kepada doktor dan juga pakar untuk mengesan apakah masalah yang berlaku. Ya doktor ya? Yep. Ya, okey doktor, kita nak juga nak dengar soalan daripada rakan selebriti yang lain. Apakah soalan yang nak ditanya? Jom kita dengarkan sama-sama. Silakan. Hello doktor, saya Hil Husaini. Saya nak tanya soalan kat doktor. Betul ke kalau masalah thyroid, contohnya hyperthyroid, boleh membawa ke kanser? Okey doktor, itu dah soalan daripada Hil. Cuba doktor jawab sikit doktor. Okey, terima kasih Hai. Okey, selalunya semua pesakit yang mempunyai hormon yang tak stabil ni, kalau hyperthyroid sahaja, okey, kita akan buat ultrasound leher, kita akan cek tengok ada tak nodul di lehernya. Okey, kalau tak ada nodul, kemungkinan besar dia tidak mengidap kanser thyroid. So hanya hyperthyroid sahaja, di mana kelenjar tu hanya menghasilkan hormon yang berlebihan. Ya doktor. Okey doktor, kalau melihat daripada apa yang doktor jelaskan tadi kan, mungkin doktor boleh cerita kepada kami pada petang ini, apakah agaknya rawatan-rawatan awal ataupun lebih intensif untuk mereka yang menghidap masalah thyroid ataupun kanser thyroid ini doktor? Okey, secara amnya sebenarnya rawatan bergantung kepada jenis kanser thyroid ya. Seperti saya bagi tahu di awal rancangan, kanser thyroid ada 5 jenis. Jadi rawatan bergantung kepada jenis kanser thyroid dan juga peringkat kanser thyroid. Tapi secara amnya majoriti yang ada kanser thyroid pertama mestilah mendapatkan rawatan pembedahan ya. Kalau kanser tu masih kecil lagi 1 atau 2 cm, kita boleh buang separuh sahaja thyroid, kelenjar thyroid. Tetapi kalau sudah besar ataupun kanser tu agresif, kita terpaksa membuat operasi mengeluarkan kedua-dua belah kelenjar thyroid. Okey, selepas selesai pembedahan, pesakit mestilah minum ubat radioaktif iodine ya. Perlu minum iodine, bahannya ialah radioaktif untuk membunuh sel-sel kanser yang masih ada di leher. Memang waktu operasi kita cuba sedaya upaya untuk mengeluarkan semua sel kanser. Daripada mata kasar memang dah tak nampak kanser, tetapi kadang-kadang ada 1, 2, 3 bintik yang masih tinggal. Jadi yang itu kita akan lakukan radioaktif iodine rawatan. Okay. Ketiga, selepas lengkap radioaktif iodine, pesakit mestilah makan ubat hormon thyroid. Okay, ubat hormon thyroid ni bukan sahaja mengganti hormon thyroid yang sudah tidak ada, tetapi biasanya kita akan bagi sedikit extra dose untuk menghalang thyroid kanser ni daripada tumbuh semula. Jadi, rawatan ni sebenarnya ialah rawatan kanser ni ialah sepanjang hayat ya. Pesakit mesti datang ya, berjumpa dengan kita pada permulaan tu 1 tahun yang pertama tu setiap 3 bulan kerana kita nak siasat sama ada kanser tu datang semula atau tidak. Adakah pesakit mengambil ubat hormon yang mencukupi? Okey. Kemudian jika kanser tu dah stable, dah tak berdatang semula, kita akan jarakkan. Pesakit perlu datang setiap 6 bulan. Okey doktor, terima kasih atas jawapan tersebut. Dan doktor, kita nak menjengah sekejap soalan daripada rakan Facebook kita hari ini yang juga nak bertanya tentang masalah kanser thyroid ini. Okey, daripada Apple Ijam, okey, katanya ibu saya menghidap
pancreatic cancer stage 4 dan diagnose thyroid juga. Jadi adakah efek daripada pancreatic cancer itu terjadinya thyroid cancer? Mungkin doktor boleh jawab soalan ini, doktor, silakan. Okey, terima kasih. Okey, pertama kita akan siasat dulu. Adakah kanser thyroid tu disebabkan kanser yang merebak daripada pankreas? Okey, sebab sekarang pankreas dia dah stage 4 ya. Okey, jadi kita kena siasat daripada thyroid tu adakah yang merebak dari pankreas ataupun memang kanser yang baru muncul dari thyroid. Jadi dua-dua benda ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi selalunya kita akan biopsi lah. Biopsi nodul yang ada dekat thyroid tu kita siasat sama ada sel kanser tu daripada pankreas ataupun thyroid. Okey, kena ikutlah antara kes masing-masing lah. Kita kena siasat dan tengok sama ada dia relate atau tidak kan, doktor. Okey, doktor. Sebenarnya banyak lagi soalan yang akan Zaim tanyakan kepada doktor, tapi sebelum itu doktor juga semua penonton sekarang ni, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, okey? Okey, daripada kita berbincang mengenai kanser thyroid, kita juga nak berbincang secara keseluruhan kanser di Malaysia. Baiklah, walaupun kebimbangan perubatan kini lebih tertumpu kepada COVID-19, namun kita juga tidak boleh mengabaikan penyakit kronik yang lain seperti kanser yang masih perlu diberi perhatian khusus. Hakikatnya, kehadiran virus COVID-19 bukan bermaksud orang awam tidak lagi mengidap kanser. Sebaliknya, mereka tidak mendapatkan pemeriksaan dan membuat saringan kesihatan. Bersama kita dalam talian ialah Dr. Nik Muhammad Aslan Abdullah selaku perunding onkologi klinikal Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway yang akan mengupas lanjut mengenai survival pesakit kanser semasa era pandemik COVID-19. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam, Zaim. Okey, doktor. Kita melihat situasi di mana pandemik ini tercetus pada tahun yang lalu, menyebabkan mungkin juga ramai orang yang terbatas untuk pergi membuat pemeriksaan kesihatan. Adakah ini juga berpunca kepada peningkatan kes kanser di Malaysia? Silakan, doktor. Okey, baik Zaim. Pada jakan saya lah, apabila pandemik ni telah terkawal sedikit dan negeri-negeri telah beralih kepada fasa pemulihan, kita akan mungkin melihat lebih banyak kes-kes baru kanser. Ini kerana kanser ni dia tidak rehat lah, dia tidak kenal waktu, dia tidak duduk diam. Tapi macam Zaim sebut tadi, itulah satu sebab orang menangguhkan buat ujian saringan kanser. Satu lagi adalah mungkin mereka dah ada tanda-tanda dan simptom kanser, tetapi kerana mereka khawatir, mereka takut nak buat pemeriksaan di hospital, mereka tidak datang untuk pemeriksaan. Ya, doktor, secara umumnya kan, doktor, boleh tak doktor kongsikan apakah pola statistik kanser mengikut jantina dan kaum di Malaysia, doktor? Okey, mengikut statistik yang dah paling terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, untuk kaum lelaki, kanser utama adalah kanser kolon, diikuti oleh kanser paru-paru, lepas tu kanser prostat. Dan untuk wanita pula, kanser yang utama adalah payudara, diikuti kolon, dan yang selepas itu kanser pangkal rahim atau kanser cervix. Nah, kalau kita bercakap mengenai kaum pula, daripada statistik yang sama, kita dapati kanser paru-paru, kanser kolon, kanser prostat dan kanser cervix lebih dominan sikit di kalangan kaum Cina. Manakala untuk kaum Melayu, mereka seperti lebih berisiko untuk mendapat kanser leukemia, limfoma, ovary dan thyroid berbanding dengan kaum-kaum lain. Ya, doktor. Kami di sini nak tahu juga, doktor, bagaimana agaknya cabaran daripada pihak perubatan sini, doktor, semasa dalam tempoh era COVID-19 ni, doktor. Bagaimana cabaran dihadapi? Okey, cabarannya seperti kita tahulah, golongan kanser ni diorang adalah golongan yang risiko tinggi untuk mendapat penyakit COVID yang lebih serius. So cabaran yang utama adalah memastikan keselamatan pesakit-pesakit yang menjalani rawatan kanser, terutama rawatan kemoterapi lah, yang mana kita tahu imun sistem mereka mungkin lemah. Selain pada itu, satu cabaran lagi adalah untuk memastikan, bukan sahaja saya lah, tapi jururawat, radioterapis yang kita yang merawat ni pun juga selamat daripada jangkiti COVID.
Ya doktor. Dan juga mungkin doktor boleh ceritakan juga bagaimana agaknya mereka yang sedang ataupun telah menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi mempunyai tahap imunisasi yang lemah serta merupakan antara golongan berisiko tinggi sekiranya terdedah kepada COVID-19 ini doktor. Apakah langkah pencegahan yang boleh diambil oleh pesakit atau ahli keluarga yang menghidap kanser doktor? Okey Zaim, penjagaan paling penting saya rasa adalah sentiasa mematuhi SOP. Ya. Itu kita elak tempat yang sesak, sempit, sentiasa amalkan 3W iaitu wash, masuk tangan, wear, pakai mask dan warn, jaga penjarakan fizikal. Ya. Di samping itu, saya haraplah juga pada waktu ini mungkin sudah ramai pesakit kanser sudah mendapatkan vaksin mereka, sama ada telah lengkap ataupun dos yang pertama. Dan kita jangan lupa juga ahli keluarga, ahli keluarga yang duduk sekali atau yang menjaga pesakit kanser mereka pun hendaklah segera mendapatkan vaksin untuk melindungilah pesakit kanser. Ya, masih perlu bertanggungjawab doktor ya. Okey doktor, macam mana pula dengan pasukan perawat yang bersedia untuk menerima kunjungan pesakit kanser untuk mengunjungi dan supaya mereka dapat melawat doktor ataupun melawat pusat perubatan dengan keadaan yang selamat doktor? Okey. Kita semua sini di Pusat Perubatan Sunway, kita sentiasa berusaha untuk memastikan keselamatan bukan sahaja pesakit dan siapa-siapa saja yang mengunjungi hospital kami. Selain mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, kami juga mempraktikkan langkah pencegahan yang ketat. Contohnya, siapa-siapa yang nak masuk ward perlu menjalani ujian swab. Dan juga mereka yang hendak melakukan prosedur daycare pun kena swab juga. Kita juga menyediakan kemah perubatan atau triage counter untuk menyaring pelawat-pelawat yang hendak masuk ke hospital. Ya. Dan juga satu lagi langkah yang kita ambil adalah kita telah mewujudkan teli kesihatan semenjak awal tahun ini, di mana teli kesihatan ini pesakit orang awam dia boleh call tanpa datang ke hospital untuk mendapatkan nasihat perubatan daripada pegawai perubatan kami yang terlatih. Okey doktor, soalan terakhir saya pada doktor kan, bagaimana mereka ataupun pesakit yang sedang menjalani rawatan kemoterapi ataupun radioterapi, boleh tak mereka mendapat suntikan vaksin? Untuk vaksin tidak jadi masalah untuk pesakit kanser mendapat vaksin. Tapi mereka perlu mendapat nasihat dulu daripada doktor yang merawat mereka. Sama ada satu, mereka sesuai ke tak untuk mendapatkan vaksin, dan bila hendak mendapatkan vaksin tu. Sebab kadang-kadang mereka yang menjadi rawatan ni kita perlu adjust sikit lah untuk membolehkan mereka mendapat vaksin. Setakat ini alhamdulillah pesakit saya yang ambil vaksin semuanya selamat dan tidak dapat apa komplikasi. Oh ya doktor. Okey doktor, kami nak tahu juga doktor, apakah agaknya sokongan yang telah diberikan, dirangkakan oleh pihak doktor Pusat Perubatan Sunway untuk membantu meringankan mereka yang menghidap kanser ni doktor? Salah satu inisiatif Pusat Perubatan Sunway sebahagian inisiatif tanggungjawab sosial korporat lah. So kita menawarkan potongan sebanyak 50% kepada pasien kanser yang dirujuk daripada hospital kerajaan. So syarat-syaratnya, satu, mereka ada surat rujukan, mereka ni pesakit berbayar dan rawatan ni hanya untuk rawatan radioterapi. So kalau mereka layak, memang mereka boleh menerima mana-mana rawatan radioterapi yang ada di sini, termasuklah kita punya alat gamma knife icon. Gamma knife icon ni dia memang khas special untuk otak je lah. So kalau kes-kes yang sesuai, kita boleh rawat kanser otak ni tanpa pembedahan. Ya, itu dia antara sedikit perkabaran gembira buat semua penonton ya. Okey doktor, terima kasih banyak Dr. Nik Muhammad Aslan Abdullah selaku perunding onkologi klinikal Pusat Perubatan Sunway bersama kami pada petang ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Okey, salam. Terima kasih Zaim. Sama-sama. Okey, itu dia tentang kanser secara keseluruhannya. Dan berbalik pada topik kita pada hari ini tentang kanser thyroid, kita nak bersama dengan seorang cancer survivor iaitu Puan Nur Rasniza menceritakan tentang pengalaman beliau menghidapi kanser thyroid. Silakan. Saya dapat detect penyakit saya ni masa tahun 2018.
mula-mula saya dapati di leher saya ada satu benjolan lah. Benjolan dan saya tak perasan pun benjolan tu. Tapi mak saya yang perasan. Rasa sakit tak ada langsung, simptom langsung tak ada. So saya dinaikkan benda tu. Agak lama juga saya dinaikkan. Daripada mak saya perasan benda ni dah lama sangat masuk umur saya. Mungkin masa saya belajar lagi, saya 2013 macam tu. Tu saya buat, tak tahu, saya jalani hidup seperti biasa, tak ada apa yang pelik dalam hidup saya. Sehinggalah 2018, terdetik dah ada saya sebab umur saya dah lanjut dan nak memasuki 30-an, dan saya nak buat full check up lah untuk diri saya sendiri ni. Bila saya check up, doktor kata kena buat something dekat leher saya ni, benjolan tu, dan dia advise untuk take out lah. Saya decide lah untuk buat pembedahan tu tanpa rasa apa-apa tanpa rasa takut ke. Saya fikir benda tu is normal. Dan bila pembedahan berjaya dijalankan, after pembedahan tu doktor cakap saya merupakan penyakit saya ni adalah kanser thyroid. Dan saya terduduk jugalah. Selepas pembedahan tu dilakukan, tahun kedua, tiba-tiba dengan rezeki daripada Allah, saya disahkan mengandung. Tahun kedua tak setahun selepas tu je. Dan doktor sarankan untuk saya cegah kehamilan ni dalam semasa rawatan ni. Saya pun tak ada planning untuk mengandung, dan saya baca pun benda mengatakan saya tak boleh mengandung. So saya tak ada fikir apa-apa tentang Tourette. Tapi dengan kuasa Allah saya boleh mengandung pula. Sekarang anak saya dah umur 8 bulan dah. Alhamdulillah, everything is okay. Anak saya pun tak ada dapat penyakit ni lah. Anak saya sihat walafiat. Bersyukur jugalah bila dugaan tu datang, dan tak sangka dikurniakan rezeki anak, rezeki sakit. Tapi saya sentiasa positif. Saya sentiasa cirikan diri saya untuk dengar apa-apa negatif pasal penyakit ni lah. Dan lagi perkataan kanser tu agak menakutkan kepada semua orang. Tapi saya cubalah, sokongan daripada suami, daripada keluarga sangat kuatlah, daripada kawan-kawan. Semoga Puan Noras Niza Takdir terus tabah menjalani rawatan yang diberikan, dan juga kami berdoakan semua sekali penonton yang turut terlibat ataupun yang ada kanser ini terus berjuang dan dapat sokongan yang sewajarnya daripada keluarga yang disayangi, insya-Allah. Baiklah, tadi kita bersama dengan Dr. Safarini. Sekarang kita nak berjemput pula Dr. Dalilah Kamarudin selaku Ketua Klinikal Saringan dan Kesihatan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Hello Doktor. Terima kasih kerana menjemput. Ya. Baiklah, mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton Ahli Doktor pada petang ini kan, apakah agaknya aktiviti yang dijalankan seperti kesedaran mengenai kanser dalam kalangan masyarakat Malaysia yang dianjurkan oleh NCSM ini? Silakan. NCSM, National Cancer Society. Maafkan saya. Silakan, Doktor. Okey, National Cancer Society Malaysia atau Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia adalah antara badan kebajikan kanser yang pertama di Malaysia yang telah ditubuhkan daripada tahun 1966. So, apa misi utama kami ialah untuk memberi kesedaran tentang kanser kepada masyarakat, khususnya melalui educate, care and support, iaitu melalui pendidikan, sokongan dan juga penjagaan. So, apa yang jadi ialah di National Cancer Society Malaysia, kami menyediakan pelbagai kesedaran itu melalui klinik-klinik kami, iaitu klinik saringan, kesihatan dan kanser, perubatan klinik NMC iaitu Nuclear Medical Center, dan pusat-pusat saringan kami yang lain. Di samping kami juga ada memberi sokongan daripada segi support seperti resource and wellness center kami ada, dan berbagai-bagai departmen lain lah. Tapi misi utamanya ialah untuk memberi kesedaran tentang kanser, mencegah, kerana kami percaya pencegahan
adalah lebih baik daripada merawati kanser. Maksudnya pencegahan awal adalah kunci utama kepada kanser untuk sembuh dan untuk mengesan di peringkat awal. Ya, mendengar tentang sokongan-sokongan yang diberikan oleh pihak NCSM itu sebenarnya, apakah agaknya ia membantu meningkatkan semangat pesakit untuk melawan kanser, doktor? Macam mana? Okey, salah satu cara yang kami rasa perlu bagi pesakit-pesakit kanser dan bekas pesakit kanser ialah support group daripada segi sokongan. So daripada sokongan, maksudnya sokongan itu daripada segi fizikal, mental dan juga emotional well-being lah. So di tempat kami terutamanya, kami ada sokongan yang diberikan terutamanya daripada segi informasi, informasi tentang kanser, di mana kita ada info cancer line yang which is toll free 1-800-88-1000, di mana mereka boleh mendapat orang kata informasi yang terkini tentang kanser, tentang rawatan, tentang di mana nak dapat pencegahan yang yang terbaik untuk kanser, dan juga memberi juga tips-tips selainnya melalui info tersebut, iaitu info cancer line. Selain pada itu, kami juga ada sokongan daripada segi rumah resource wellness center, di mana di sini diadakan sokongan bagi mereka-mereka yang telah ada kanser, bekas pesakit dan penjaga, di mana di sini diadakan macam rawatan sumber seperti wellness classes, laughter therapy, yoga dan sebagainya. Selain daripada itu, sokongan yang kami beri juga kan ialah daripada sokongan daripada support group, di mana kami ada 3 sokongan support group yang utama. Satu ialah untuk kaum wanita yang di mana dipanggil Pink Unity Support, di mana lebih daripada 500 orang yang di dalam Pink Support Group ini. Kebanyakan dia punya yang saya boleh kata ahli-ahlinya adalah agak aktif, di mana mereka ada Chinese art painting, mereka ada banyak informasi melalui especially during the pandemic time ini. Apa yang mereka buat ialah mereka ada kelas-kelas melalui Zoom. Selain daripada itu, sokongan daripada segi untuk male support group pun ada, di mana lebih kepada prostate, dan untuk support group di mana ini adalah pejuang-pejuang kanser belia yang antara umur 18 ke 35 tahun. Selain daripada itu juga, daripada sokongan yang kami beri ialah daripada segi psikologi, iaitu psychosocial support, iaitu psikologi dan kaunseling, di mana pesakit-pesakit kanser yang memerlukan seseorang untuk bercerita tentang penyakit mereka, kerisauan mereka, ataupun mungkin penjaga-penjaga mereka nak tahu macam mana nak menanangi orang-orang yang bekas pesakit atau pesakit kanser. Kami ada kita punya in-house psychologist and counselor di National Cancer Society. Selain daripada itu juga, kami ada juga perkhidmatan sokongan daripada segi nutrisi, maksudnya nutrisi dan dietitian. Ya, doktor, maafkan saya. Okey, doktor, tadi doktor cakap tentang sokongan untuk wanita kan. Kami benar nak tahu tentang sokongan rawatan mamogram itu sendiri. Macam mana doktor lakukannya? Okey, seperti saya kata tadi, kami ada klinik saringan kesihatan dan untuk kesihatan dan kanser. So di mana di klinik ini kami ada ada mamogram untuk saringan untuk kanser payudara. Jadi dengan sokongan daripada Etika dan National Cancer Society, di mana kami telah ada kolaborasi ini sejak tahun 2017 lagi, di mana lebih daripada 20,000 orang wanita yang telah diberi perkhidmatan percuma untuk membuat mamogram, especially bagi mereka yang orang kata dia punya household income less than 5,000 dan 40 tahun ke atas. So sekarang ini juga disebabkan oleh pandemik, ramai yang wanita yang takut untuk keluar untuk membuat saringan dan sebagainya disebabkan COVID-19. Kami ada satu kempen yang sedang aktif dijalankan yang dipanggil Alang-Alang Dah Sampai, di mana ianya adalah satu kempen bila wanita-wanita yang telah membuat vaksinasi komplit second dose, mereka diberi saringan percuma mamogram di hospital partners kami di seluruh Malaysia, tapi mereka perlu penuhi kriteria lah seperti yang macam saya kata tadi, 40 tahun ke atas, household income 5,000 and below, dan mereka telah melengkapi dos kedua semasa pergi ke hospital tersebut. Ya, doktor. Terima kasih doktor kerana bersama kami dan membuka mata ramai lagi pihak yang mungkin memerlukan sokongan moral dan sebagainya. Boleh juga menghubungi di talian yang tertera tadi, doktor, ya. Terima kasih Dr. Dalilah Kamarudin kerana bersama kami pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya doktor. Okey, Assalamualaikum. Wassalam. Okey, baiklah.
Jadi bagi anda semua yang menonton, terus setia bersama kami. Kita akan kembali lagi lepas ni untuk membincangkan tentang topik kanser thyroid lagi. Jangan ke mana. Okey, kembali bersama kami di Hello Doktor TV3. Baiklah, dan sebelum kita menutup salam kita kejap lagi, kita nak bersama-sama dengan Dr. Safarini sekali lagi untuk bersama dengan kita untuk menjawab apakah fakta ataupun mitos yang akan kami paparkan ini bersama-sama dengan anda sekarang. Hello Doktor. Doktor masih berada di talian? Okey, kita tunggu lagi line, okey? Bila bagi anda yang menonton, terus saja boleh pergi ke laman Facebook kami untuk anda sama-sama turut serta berbincang bersama kami tentang kanser yang kami ceritakan pada hari ini, iaitu kanser thyroid. Mungkin juga yang nak bertanya dan sebagainya. Kalau sempat, kita akan cuba ajukan soalan tersebut. Dan kita terus nak bersama dengan Dr. Safarini sekali lagi, kalau sudah bersedia talian. Hai Doktor. Ya. Okey Doktor, jom kita bersama dengan Doktor sekarang nak sama-sama Doktor jawab tentang fakta ataupun mitos mengenai kanser ini. Boleh Doktor? Okey. Okey, jom kita baca sama-sama fakta dan mitos kanser. Okey. Nombor 1, rawatan kanser membunuh dari menyembuh. Fakta ke mitos Doktor? Mitos. Mitos. Okey, nombor 2, kanser tak boleh sembuh. Fakta ataupun mitos? Mitos. Maksudnya boleh sembuh ya. Okey, bekas plastik dan pembungkus plastik boleh menyebabkan kanser. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Okey, kemoterapi membahayakan ahli keluarga yang lain. Fakta ke mitos Doktor? Mitos. Mitos. Okey, kanser tidak boleh berjangkit. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Okey. Tidak boleh betul. Betul tak berjangkit? Okey. Bukan semua tumor adalah kanser. Fakta. Fakta. Okey Doktor, terima kasih kerana menjelaskan tentang 6 fakta atau mitos tadi. Okey Doktor, sementara itu kita juga nak menyapa rakan Facebook kita yang turut berkongsi pandangan maupun soalan di laman Facebook rasmi Hello Doktor. Daripada Puan Rosita Z, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan saya dia kata, benarkah pengambilan makanan yang berasaskan protein tinggi seperti makanan dari proses dari kacang soya akan menggalakkan dan meninggikan kemungkinan kanser thyroid, Doktor? Doktor, silakan jawab Doktor. Okey, mengenai makanan kacang soya ni, tidak ada lagi kajian yang dibuat kaitan antara kacang soya dan kanser thyroid. Jadi, kita belum ada evidence, jadi kita tak boleh cakaplah benda ni menyebabkan kanser thyroid. Setakat ni, benda ni tak menyebabkan kanser thyroid. Walaupun kita makan makanan yang berprotein tinggi pun, belum ada lagi kajian yang menunjukkan ia boleh menjadikan kanser thyroid, kan Doktor? Okey Doktor, jadi kalau mereka yang sedang menonton mungkin yang mengalami kanser thyroid dan sebagainya, bagaimana Doktor boleh beri mereka saranan contoh rawatan awal dan bagaimana mereka ini ada peluang untuk sembuh Doktor? Silakan Doktor. Okey, kebanyakan pengidap kanser thyroid ni peluang untuk sembuh sangat tinggi Okey, sebenarnya peluang untuk sembuh ni bergantung kepada jenis kanser thyroid. Untuk papillary thyroid carcinoma, peluang untuk sembuh kita tengok dalam jangka masa 5 tahun tu, 100% semua kanser papillary. Nombor 2, follicular thyroid carcinoma, kita dapati dalam jangka masa 5 tahun, 98% masih hidup lagi, maksudnya mereka sembuh. Okey, yang ketiga, medullary thyroid carcinoma pula sebanyak 89% sembuh. Okey, yang terakhir anaplastik. Anaplastik sangat agresif dalam jangka masa 5 tahun tu hanya 7% sahaja yang sembuh. Manakala kajian yang kami lakukan di Hospital Putrajaya, kami dapati hanya 2% sahaja daripada pesakit anaplastik kanser thyroid ni yang sembuh kerana kebanyakan mereka datang agak lewat ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Ya Doktor, okey Doktor, bercakap tentang kanser thyroid kan, adakah faktor pemakanan juga boleh menyumbang kepada ada kanser thyroid? Dan juga mungkin Doktor boleh cerita juga apakah tips-tips untuk kita mengelakkan berlakunya sebarang masalah thyroid Doktor? Okey, kita bahagikan risiko ni kepada yang high risk dengan average risk. High risk ialah mereka yang mempunyai genetik kanser thyroid. Terutamanya yang ada family member yang ada medullary thyroid carcinoma. Saya nasihatkan ahli keluarga yang lain melakukan test genetik.
Kerana jika didapati genetiknya positif, ada mutasi, kita akan cadangkan untuk melakukan operasi pembuangan thyroid tu sebelum kanser thyroid tu berlaku. Okey, nombor 2 pula, cuba elakkan dari mendapat sebarang radiasi, terutamanya kanak-kanak. Jika tidak perlu membuat X-ray paru-paru atau CT scan di mana indikasinya tidak kuat, tidak perlu membuat sebarang investigasi ni. Kecuali sangat perlu, kita akan buat, tetapi kita akan bagi radiasi dos yang sangat rendah. Okey, ketiga, untuk kumpulan yang tidak mempunyai risiko-risiko ni di mana tidak ada genetik dan tidak mendapat radiasi, saya nasihatkan kita semua supaya mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu makan makanan yang sihat, banyakkan buah dan sayur kerana ada mempunyai antioksida. Tak perlu ambil suplemen yang mahal-mahal tu, tak perlu. Okey, cuba kurangkan stres untuk mengurangkan free radical, banyakkan exercise. Okey, dan dapatkan untuk pesakit-pesakit kanser, ahli keluarga dan sahabat handai memainkan peranan yang sangat penting. Cuba bagi support yang kuat seperti Dr. Dalila bagi tahu tadi, spiritual, emotional dan juga social support. Kerana pesakit-pesakit ini memerlukan rawatan sepanjang hayat. Ya, okey doktor. Akhir kata doktor, okey, mungkin sedikit nasihat kepada semua yang menonton, mungkin yang sedang mengalami kanser thyroid dan sebagainya. Bagaimana doktor boleh memberikan semangat untuk terus berjuang, doktor? Okey. InsyaAllah kanser thyroid ni adalah salah satu kanser yang bagus. Dia punya prognosis tu sangat bagus. Jika anda mengidap, didiagnose mempunyai kanser thyroid, dapatkan rawatan di hospital dan pastikan rawatan tu lengkap. Bukan sahaja pembedahan, mestilah diikuti dengan radioaktif iodine dan juga makan ubat hormon. Jika rawatan telah lengkap, insyaAllah anda boleh sembuh. Ya, jadi doktor katakan tadi sebenarnya kalau ada yang mengidap kanser thyroid ini, peluang untuk sembuh tu ada. Ya. Alhamdulillah. Okey, jadi semua yang menonton, moga-moga apa yang doktor nasihatkan pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga cepat-cepat segera mendapatkan rawatan, doktor. Tadi doktor disebutkan walaupun ia bukan kanser yang popular di Malaysia, dia ranking yang yang ke-8, tapi kalau dah ada rasa macam benjolan sedikit pada depan leher itu dan sampai 4 cm tu, eloklah segera berjumpa dengan pakar ataupun doktor. Okey. Doktor, terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana sudi bersama kami pada hari ini, iaitu Dr. Nur Safarini, selaku pakar bedah endokrin dan payudara Hospital Putrajaya, kerana sudi bersama dengan kami untuk berkongsi info dan juga rawatan serta peratusan sembuh untuk mereka yang ada kanser thyroid ini sebenarnya ada, doktor. Terima kasih banyak, doktor. Terima kasih kembali. Okey. Jaga diri, doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, bagi anda yang menonton, okey, anda semua pastikan seperti kami bincangkan tadi, walau apa sahaja pun yang kita hadapi, tak kisah apa-apa kanser sekalipun, kita kena sentiasa sedar dan sentiasa kena peka tentang perubahan hormon kita, badan kita dan sebagainya, dan segera berjumpa dengan pakar. Walaupun sekarang tengah berlangsung ataupun berlakunya pandemik COVID-19, semua pusat rawatan masih terbuka untuk kita pergi dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Baiklah, kita dah sampai ke hujung siaran. Terus bersama kami minggu hadapan daripada waktu dan juga masa yang sama. Sekian sahaja daripada saya, Zaim Zaini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.